Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Okey. Pada hari Isnin yang lalu kita telah buat ini kita telah buat laluan peredaran darah manusia, betul? Okey, pada hari ini kita akan sambung satu subtopik. Jadi kita buat ringkas je hari ini. Okey. Kepentingan sistem peredaran darah. Kepentingan sistem peredaran darah. Okey. Pada hari Isnin kita dah ceritakan macam mana darah itu daripada peparu, dari darah tu dia akan mengambil oksigen, dan lalu dekat seluruh tubuh, oksigen dah habis, dia akan ambil karbon dioksida pula, dia hantar ke peparu, dan daripada peparu, karbon dioksida tu akan keluar daripada mulut dan hidung kita. Okey. Itu cerita pasal peredaran darah. Kenapa pentingnya ada sistem peredaran darah ni? Siapa tahu? Okey. Jika semua tak tahu, kita akan baca daripada buku teks kamu. Muka surat berapa ni semua? Muka surat 33. Okey, boleh buka muka surat 33 semua. Okey. Okey, kepentingan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah menjalankan tugas yang sangat penting kepada tubuh kita. Tanpa sistem peredaran darah, kita tidak dapat menjalankan proses hidup. Okey, kalau tak ada sistem peredaran darah ni, kita boleh mati. Kenapa? Sebab darah ni sangat penting kepada hidup kita. Kepada semua benda yang hidup, darah ialah benda yang sangat penting. Tak kisahlah manusia ke, haiwan ke. Kalau sudah kehilangan darah ataupun sistem darah tu telah terluka ke, terkoyak ke, darah itu akan keluar daripada tubuh dan kita akan mati. Okey. Tengok cikgu ni tanya apa? Apakah kepentingan sistem peredaran darah kepada tubuh manusia? Okey, dia ada berapa kepentingan? Dia ada dua kepentingan yang utama. Pertama, kepentingan yang pertama ialah mengangkut oksigen ni dalam kotak warna kekuning-kuningan sikit ni. Okey, mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Okey, faham tak? Darah ini ibaratkan teksi di dalam badan kita. Seluruh tubuh kita ni, badan, kepala semua ni, semua ada laluan-laluan salur darah. Okey. Salur darah tersebut, dia macam highway lah untuk ke seluruh semua tempat dalam tubuh badan kita. Dia ibaratkan highway salur darah tersebut. Dan keretanya ialah kita panggil darah lah. Darah kalau kita tengok, kalau siapa pernah keluar darah daripada bahagian tubuh badan dia, tangan ke, gigi ke, dekat gigi keluar darah ke kan. Okey, darah itu dalam bentuk cecair, betul tak? Yes, darah ialah dalam bentuk cecair. Jika kita ambil setitik darah yang keluar daripada jari kita tu ke luka ke apa ke, keluar darah setitik-setitik tu, dan kita tengok di bawah mikroskop, kita akan nampak macam dalam kartun ini. Nampak? Dia macam bulat, macam pelampung. Macam pelampung, macam donat. Okey. Setiap titik darah tu ada beribu-ribu benda ni yang warna merah ni. Okey, sel darah merah ni. Sel darah merah inilah yang dia diibaratkan kereta ataupun teksi di dalam salur darah kita. Okey, dalam highway, dalam badan kita ni ada salur darah yang diibaratkan highway. Sel darah merah yang berbentuk macam donat ni ialah ibaratkan sebagai kereta. Dan kereta-kereta yang sangat kecil ini, dia akan mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Nampak? Dia kata apa? Saya membawakan oksigen, nutrien dan air untuk awak. Terima kasih. Okey. Dia kata. Okey. Tugas dia yang pertama, kepentingan dia yang pertama ialah mengangkut oksigen,
nutrien dan air. Nutrien tu apa? Nutrien tu apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Contohnya kita makan ayam. Ayam ialah apa? Karbohidrat ke, protein ke, ataupun vitamin. Okey, ayam ialah protein. Protein itu diangkut ke dalam salur darah. Daripada perut kita, dia akan dicernakan. Dia daripada ayam yang kita makan, kita kunyah tu, dah jadi hancur-hancur tu. Dan dia masuk dalam perut kita, dia dalam perut ada asid, dia akan hancurkan. Dan dia akan dileraikan jadi protein. Protein tu akan meresap ke dalam salur darah dan dibawa ke seluruh tubuh kita untuk apa? Protein tu apa? Yes, protein adalah untuk tumbesaran kita. So, daripada, bayangkan, kenapa kalau kita makan, benda tu masuk dalam perut, kita tahu semua masuk dalam perut kan? Kenapa tak perut je besar? Daripada kecil, perut tu tak besar. Kenapa seluruh badan kita membesar? Semakin tinggi, semakin handsome kan? Okay, kenapa? Sebab adanya salur darah ni yang membawa nutrien-nutrien ke seluruh tubuh badan untuk kita membesar, untuk kita sihat. Faham? Okey. Dan juga air. Kita minum air, bukannya masuk pun tembus kat bawah. Tak ada. Dia bukan macam tu. Bila dah masuk dalam badan kita, dia akan meresap ke dalam salur darah dan salur darah akan bawa air ke seluruh tubuh badan kita. Oksigen pun sama. Jadi, diibaratkan sel darah ini ialah teksi yang membawa penumpang-penumpang dia ke destinasi yang diperlukan. Okey. Darah mengangkut oksigen daripada peparu ke seluruh bahagian tubuh. Darah yang menyerap nutrien dari usus dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh bahagian tubuh. Darah ini dia mesti berkait dengan pertama salur darah dan kedua ialah jantung. Kenapa jantung perlu ada? Kenapa jantung perlu ada? Kerana jantunglah pam supaya darah itu bergerak ke seluruh tubuh. Dia pam sekali, darah tu akan naik ke atas sekali. Dia pam lagi sekali, darah tu pun bergerak. Dia pam lagi, darah yang belakang tu tertolak dari yang depan tu. So, satu pusingan akan berlaku. Daripada jantung, dia pusing pergi kepala, pusing ke tangan, bawah kaki, naik balik kaki sebelah, naik ke tangan, pergi ke jantung balik. Dia pam lagi, pusing. Dia pam lagi, pusing lagi. Faham? Okey. Okey, kepentingan yang kedua ialah mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan dari tubuh. Okey. Tengok dia kata apa? Mari kita singkirkan semua bahan kumuh ini. Okey, macam cikgu kata, dalam setitik darah ada beribu-ribu benda ni. Awak bayangkan dalam badan kita ada sekurang-kurangnya 5 liter darah. Sekurang-kurangnya 5 liter darah maksudnya sebanyak 4 botol besar air mineral tu. Awak bayangkan penuh dengan darah semua. So, itulah 5 liter darah. Okey. Jadi, kalau setitik pun ada beribu-ribu, kalau 5 liter tu ada berjuta-juta lah sel darah ni. Dan darah-darah ni digunakan pertama untuk angkat oksigen, nutrien dengan air. Yang kedua, dia angkut karbon dioksida yang lepas oksigen tu digunakan, dia akan jadi karbon dioksida. Karbon dioksida masuk dalam darah tu pula, darah tu akan pergi ke jantung dan dipam keluar ke peparu, keluar ikut trakea, keluar ikut mulut ataupun hidung. Okey. Itu untuk karbon dioksida. Bahan kumuh lain. Okey, kita tengok apa dia kata. Darah mengangkut karbon dioksida dari seluruh bahagian tubuh ke peparu. Darah juga mengangkut bahan kumuh dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan. Okey. Okey. Ginjal tu apa? Okey, ginjal tu apa? Siapa tahu? Okey. Ginjal itu ialah apa ni?
Okey, ginjal itu ialah kita panggil apa? Buah pinggang lah. Orang Malaysia panggil buah pinggang. Orang putih panggil, cikgu tak ingat. Okey, ginjal ini dia akan menyingkirkan urea, iaitu air kencing. Faham? Okey, dalam tu ada air kencing. Sekejap cikgu tengok balik nota cikgu. Okey, ginjal menyingkirkan air yang berlebihan. Banyak-banyak sangat air dalam badan, ginjal akan serap dan keluarkan ikut salur kencing kita. Dan garam mineral dan juga urea. So bila dicantum semua tu dia jadi air kencing lah. Okey, air campur garam mineral campur urea tu dia akan jadi air kencing. Okey, dan keluar ikut saluran kencing kita. Okey, darah juga yang berfungsi untuk bawa semua ni ke ginjal. Faham? Okey, mari kita tengok satu video. Video ni bukan cikgu buat. Video ini cikgu apa ni? Cikgu Zul. Okey, kita tengok Cikgu Zul cakap apa. Kuat sikit. Nampak? Jangan lupa subscribe channel ni ya. Jangan lupa subscribe. Kepentingan sistem peredaran darah. Dalam video ini, anda akan belajar tentang kepentingan sistem peredaran darah kepada tubuh manusia. Sistem peredaran darah penting kepada manusia. Cantik video dia. Mari kita lihat dua kepentingan sistem peredaran darah kepada manusia. Pertama, sistem ini mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Darah mengangkut oksigen dari peparu ke seluruh bahagian tubuh. Darah yang menyerap nutrien dari usus dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh bahagian tubuh. Ini yang cikgu kata nutrien tu. Kedua, sistem ini mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan dari tubuh. Ini kepentingan kedua. Darah mengangkut karbon dioksida dari seluruh bahagian tubuh ke peparu. Darah juga mengangkut bahan kumuh dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan. Inilah dua dia. Mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Ke dalam tubuh maksudnya dia pergi ke seluruh tubuh lah. Mengangkut oksigen, nutrien dan air. Yang kedua ialah mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan dari tubuh. Okey. Cikgu harap kamu faham semua benda ni. Okey. Saya rasa sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Nanti cikgu akan bagi latihan. Dan siapkan latihan tu. Dan jangan lupa tekan turn in selepas tengok video ni. Supaya cikgu boleh rekodkan kehadiran. Okey. Sekian. Terima kasih.